Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, otok arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Tinggal beberapa hari sahaja lagi rakyat Sabah akan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 2020. Tinggal beberapa hari sahaja lagi Ketua Menteri Sabah yang baharu dan kerajaan baharu di Sabah akan dilantik oleh TYT Sabah, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Maka saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin memberi sedikit clue kepada Syafiee Apdal dan adik-beradik penyamunnya serta keluarga penyamunnya apakah yang akan berlaku kepada mereka selepas mereka tumbang dan kalah secara mengejut dalam pilihan raya negeri Sabah edisi tahun 2020. Pak cik mak cik otok arung, sehet-sehet sekalian. Hasil daripada perisikan maklumat saya dalam negara Malaysia, segala kekayaan, harta, tanah dan juga projek-projek yang dikuasai oleh Syafiee Apdal bersama adik-beradiknya, bersama ipar-iparnya, bersama sepupu-sepapat keluarganya telah disiasat oleh kerajaan Malaysia secara senyap-senyap. Saya ulang, Pak Cik Mak Cik Otok Arung yang cerdik pandai di luar sana. Please take note Syafiee Apdal, keluarga penyamun Syafiee Apdal dan juga mahacai-mahacai totok warisan penyamun di Sabah. Hasil daripada perisikan maklumat saya di dalam negara Malaysia, segala aset kekayaan, harta, tanah dan juga projek-projek yang dirompak oleh Syafiee Apdal dan keluarganya sedang dan telah diaudit oleh pihak kerajaan Malaysia secara senyap-senyap bermula awal tahun 2020. Maka apakah kepentingan maklumat ini untuk diketahui oleh pengundi-pengundi di Sabah? Pak cik mak cik otok arung, pasti dan pasti Syafiee Apdal dan parti warisan penyamun milik keluarga Syafiee Apdal itu tumbang dan hancur sehancur-hancurnya dalam pilihan raya negeri Sabah. Apa yang akan berlaku kepada Syafiee Apdal dan keluarga penyamunnya yang tamak merompak sehingga menjadi kaya raya bilioner dalam negara Malaysia, sehingga terpalit dengan 1001 skandal jenayah di dalam negara Malaysia? Pengakhiran Syafiee Apdal dan adik-beradik keluarga penyamunnya adalah penjara. Ya, betul Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Selepas Syafiee Apdal dan parti warisan kapal layar Lanun penyamun Filipina di Sabah tumbang pada pilihan raya negeri Sabah minggu hadapan, Syafiee Apdal dan adik-beradiknya akan diangkut untuk ditangkap oleh kerajaan Malaysia. Ini bukan gosip, ini bukan ugutan, ini bukan fitnah. Tetapi maklumat sulit yang sangat panas ini perlu diketahui oleh Syafiee Apdal dan mahacai-mahacai totok di dalam parti penyamun warisan kapal layar Lanun teroris Filipina di Sabah. Inilah nasib dan jalan mati yang mana Syafiee Apdal cuba untuk mengelak Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Tetapi sudah terlambat kerana dia membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah dengan sangat cepat. Dia mengadakan pilihan raya negeri Sabah dengan sangat cepat. Dia ingat kalau buat pilihan raya Sabah cepat-cepat, dia dan keluarga penyamunnya akan selamat dalam Malaysia. Tidak selamat Syafiee Apdal. Oleh sebab itu, antara skandal-skandal jenayah merompak Syafiee Apdal dan adik-beradiknya serta keluarganya, skandal jenayah rasuah Syafiee Apdal dan adik-beradiknya bernilai 1.5 bilion ringgit Malaysia akan dibuka semula
oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Segala projek-projek infrastruktur melibatkan projek perbekalan air bersih, projek pembinaan jalan raya, projek untuk perbekalan elektrik di Sabah, segala projek-projek pembangunan luar bandar yang dirompak oleh Shafie Apdal dan adik-beradiknya di Putrajaya bermula tahun 2015 lalu akan dibuka semula oleh pihak SPRM selepas pilihan raya negeri Sabah tamat minggu hadapan. Selain daripada itu juga, Shafie Apdal dan keluarganya juga terpalit dengan skandal merompak kayu balak di Sabah. Wahai Shafie Apdal, Ketua Lanun di Sabah yang baru, satu maklumat sulit telah dibocorkan oleh whistleblower menyatakan bahawa ada 100 lebih lori kayu balak yang telah disita oleh pihak agensi penguatkuasa undang-undang di kawasan Maliau Basin Tongot, Sabah beberapa bulan lalu. Dan hasil daripada siasatan Agensi Penguatkuasa Undang-Undang Malaysia mendapati 100 lebih lori kayu balak itu ada kaitan dengan kau, ada kaitan dengan adik-beradik kau. Betul kan fakta ini? Wahai Ketua Lanun Filipina di Sabah, kau kantoi merompak kayu balak di Sabah secara haram di kawasan hutan simpan rakyat Sabah di Maliau Basin Tongot, Sabah. Wahai Ketua Lanun Filipina di Sabah, 100 lebih lori kayu balak itu didapati lesen itu atas nama adik-beradik kamu. Betul kan? Maka skandal kayu balak Sabah yang terbaru melibatkan Ketua Lanun Filipina itu, Pak Cik Makcik Oto Arum, memang disimpan failnya oleh Kerajaan Malaysia. Hari ini dia ingat dia boleh lepas. Tetapi selepas pilihan raya negeri Sabah, tamatlah riwayat kau, wahai Ketua Lanun Filipina, di dalam penjara yang di Pertuan Agong. Skandal merompak yang ketiga melibatkan Shafie Apdal. Najib Razak telah mendedahkan semalam bagaimana Shafie Apdal selaku Menteri Keuangan telah meluluskan projek penyelenggaraan jalan raya di Sabah secara direct nego bernilai 1.45 bilion ringgit Malaysia. Projek penyelenggaraan jalan raya berbilion-bilion ringgit ini dirompak dan diberikan kepada 4 syarikat yang kosong pendapatannya. Syarikat rugi, syarikat bankrupt. Antara syarikat tersebut adalah AK Setia, mendapat konsesi projek penyelenggaraan jalan raya di Sabah 400 juta ringgit. Borneo Nabalu Buildings 500 juta ringgit Malaysia. Syarikat Sinaran Mewah 325 juta ringgit Malaysia. AK Contractor Company 325 juta ringgit Malaysia. Semua syarikat-syarikat ini telah diberikan projek secara rompakan oleh Ketua Lanun Filipina di Sabah yang menjadi Menteri Keuangan penyamun di Sabah. Saya mau tanya Shafie Apdal, 4 syarikat yang rugi dapat projek penyelenggaraan jalan raya di Sabah 1.45 bilion ringgit Malaysia. Apakah keempat-empat syarikat itu syarikat adik-beradik kau, syarikat keluarga kau, syarikat sepupu sepapat kau, syarikat kroni-kroni kau? Tolong jawab soalan ini. Kalau tidak, memang betul kau merompak projek penyelenggaraan jalan raya di Sabah untuk kepentingan keluarga kau, kepentingan peribadi dan kepentingan kroni. Paling mengejutkan, Najib Razak telah mendedahkan Shafie Apdal dan Kerajaan Warisan Pakatan Harapan di Kota Kinabalu, Sabah beberapa bulan lalu telah membayar konsesi projek tersebut dengan kos yang sangat besar.
walaupun projek itu belum bermula dan belum disiapkan. Maka ini dianggap sebagai modus operandi merompak duit rakyat Sabah. Tahu kan Shafie Apdal? Tapi tidak mengapa. Kau sudah diaudit dan sedang diaudit oleh kerajaan Malaysia berapa banyak projek kau rompak bersama adik-beradik kau, sepupu-sepapat kau dan kroni-kroni kau. Jangan risau. Teruskan merompak. It is okay. Yes. It is okay kau merompak duit projek-projek rakyat Sabah untuk kekayaan bilion-bilion ringgit adik-beradik kau, isteri kau, anak-beranak kau, sepupu-sepapat kau. Teruskan wahai Ketua Lanun Filipina di Sabah. Skandal yang paling teruk melibatkan Shafie Apdal dan keluarganya di dalam pemerintahan Kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan di Sabah. Kerajaan Sabah itu dianggap oleh Shafie Apdal adalah milik adik-beradiknya, adalah milik anak-beranaknya, adalah milik keluarganya Pak Cik Makcik Oto Arung. Sehingga dalam isu bantuan musim coronavirus, Shafie Apdal, Kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan berjanji mahu memberi bantuan keuangan RM300 Malaysia sehingga RM500 Malaysia duit tunai kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang miskin tegar di Sabah. Malang dan amat malang Pak Cik Makcik Oto Arung sehet-sehet sekalian. Apa yang berlaku sepanjang musim PKPP Mac 2020 sehingga bulan September 2020, bantuan yang diberikan hanyalah RM100 sahaja berbentuk tepung, biskut, beras, telur, roti, gula. Mana lagi RM400? Mana lagi baki RM200? Shafie Apdal, oh keluarga Shafie Apdal, wahai orang-orang penyamun warisan dan Pakatan Harapan yang pernah menjadi kerajaan penyamun baru di Sabah. Baru 2 tahun jadi kerajaan, baru 2 tahun jadi Ketua Menteri Sabah, baru 2 tahun jadi Menteri Keuangan Sabah. Sudah berani kau kasih tunjuk kau punya belang ya. Shafie Apdal, warisan Pakatan Harapan, kau umumkan kepada seluruh dunia, saya sebagai Ketua Menteri Sabah sudah bagi bantuan RM500 kepada lebih 900,000 keluarga. Saya sudah bagi bantuan RM300 kepada jutaan-jutaan rakyat Sabah. Shafie Apdal, banyak komplain orang-orang Sabahan dalam Malaysia. Bantuan yang kau umumkan di musim coronavirus mencecah lebih 900 juta ringgit Malaysia. Tidak sampai di tangan orang-orang miskin di Sabah di musim coronavirus. Di mana kau simpan duit bantuan coronavirus ini bersama keluarga kau, bersama Parti Warisan, bersama Pakatan Harapan di Sabah? Banyak tu, 900 juta ringgit Malaysia, dekat 1 bilion ringgit. Kau tidak pernah jawab kritikan orang-orang miskin di Sabah. Pengundi warisan PRU14 pun mengamuk dan marah Pak Cik Makcik Oto Arung. Kenapa hanya dapat bantuan RM100? Diumumkan depan TV, diumumkan dalam Facebook, diumumkan dalam semua berita. Bantuan RM300 hingga RM500 Malaysia wang tunai. Tapi pergi mana bantuan ini Shafie Apdal, keluarga penyamun Shafie Apdal? Kerajaan penyamun baru yang sudah tumbang di Sabah, Warisan dan Pakatan Harapan. Segala bantuan ini akan diaudit oleh kerajaan Malaysia, Shafie Apdal. Kau tahu kan perkara ni? Oi, Warisan Pakatan Harapan menyalahgunakan dana dan duit cukai rakyat Sabah di musim coronavirus. Pompang-pompang kau cakap saya tolong rakyat Sabah. Lepas tu kau cakap apa? Kepada orang-orang Sabah yang mengamuk pasal bantuan coronavirus ni. Kau cakap Shafie Apdal, orang-orang miskin di Sabah jangan mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Kalau begitulah cakap kau bosku, Oto.
Oi, ketua lanun Filipina, pindik-pindik tagap, kuat nafsunya merompak. Jangan kau mengharap undi rakyat Sabahan di musim pilihan raya negeri Sabah bermula minggu hadapan. Lepas tu kau cakap apa? Saya minta maaf kerana ramai rakyat Sabah tidak dapat bantuan. Masalah besar kau ni sebagai bapak pengumuman, bapak penyamun, bapak perompak, bapak teroris pengganas Sulu, bapak penipu ketua lanun Filipina penipu di Sabah ialah kau cakap 189 juta ringgit cash money kau sudah bagi bantuan kepada 918,829 keluarga di Sabah. Kau hanya bagi bantuan kepada orang-orang yang kau kenal. Kalau orang yang kau tidak kenal, kau tidak akan bagi bantuan coronavirus. Maka ini antara skandal kehilangan duit rakyat Sabah yang menjadi subjek utama untuk disoal siasat selepas Shafie Apdal dan Kerajaan Warisan Pakatan Harapan penyamun penipu itu tumbang dan kalah dalam pilihan raya negeri Sabah. Wahai orang-orang miskin yang ditipu oleh Shafie Apdal di pantai barat Sabah dan pantai timur Sabah. Wahai rakyat miskin yang dikasih bodoh-bodoh oleh Shafie Apdal dengan segala janji-janji bantuan di musim coronavirus. Dia janji tapi tidak sampai di tangan orang-orang miskin. Pak Cik Makcik Oto Arung, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat dan Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkuasa, lebih berkuasa daripada Shafie Apdal dan warisan Pakatan Harapan penyamun penipu di Sabah. Pak Cik Makcik Oto Arung, Mahacai Totok Parti Warisan Pakatan Harapan penyamun penipu itu, dia cakap sangat mustahil Shafie Apdal akan tumbang di Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah. Punya banyak dia punya skandal merompak bersama adik-beradik keluarganya ni, sepupu sepapatnya di Sabah. 25 tahun dia jadi ahli politik di Sabah, kerjanya merompak sampai licin Sabah. Baru 2 tahun dia jadi ketua menteri Sabah, Pak Cik Makcik Oto Arung, sudah licin. Habis rakyat Sabah dirompak. Orang Sabah yang miskin itu semakin miskin di bawah pemerintahan Shafie Apdal, Warisan dan Pakatan Harapan. Maka kemarahan orang-orang miskin di Sabah di musim pilihan raya Sabah. Musim banjir pun Shafie Apdal tidak mahu tolong. Musim tidak ada bekalan air bersih, tidak ada bekalan elektrik. Jalan raya Tanah Merah gravel dia tidak mahu bangunkan. Kenapa Sabah itu sangat mundur di bawah pemerintahan Shafie Apdal, Warisan dan Pakatan Harapan? Kenapa masalah ekonomi di Sabah itu semakin merosot tahap negatif, Pak Cik Makcik? Kenapa masalah kemiskinan di Sabah itu tidak mahu diselesaikan oleh Shafie Apdal, Warisan dan Pakatan Harapan sehingga makin ramai yang miskin? Kerana kerjanya tidak lain tidak bukan adalah merompak, menyamun, mencuri duit rakyat Sabah dalam Malaysia. Ayuh orang-orang miskin yang ditipu dan dikasih bodoh oleh Shafie Apdal, oleh Warisan Pakatan Harapan penyamun penipu itu. Diorang bukan sahaja menipu manifesto PRU14, Pak Cik Makcik. Mereka merompak rakyat miskin. Senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya kantoi juga. Maka pengakhiran Shafie Apdal dan pemimpin-pemimpin penyamun Warisan Pakatan Harapan yang bersekongkol merompak semua duit rakyat Sabah akan diaudit dan disiasat oleh agensi-agensi penguatkuasa undang-undang kerajaan yang di-Pertuan Agong di dalam negara Malaysia. Maka sebagai kesimpulan, Shafie Apdal dan keluarga penyamunnya perlu bersedia untuk lari ke negara Filipina, perlu bersedia kemas barang, kemas semua harta benda dalam rumah tu, dalam peti besi duit haram yang kamu simpan,
Di rumah-rumah banglo kamu di Kuala Lumpur maupun di Kota Kinabalu Sabah maupun di Sempurna Sabah. Bagus kamu terbang sekarang, Syafiee Apdal, keluarga penyamun Syafiee Apdal. Lari kamu bersembunyi di Filipina, Sabah. Larilah kamu. Iya, Filipina tu Sabah kan? Pergilah. Pergi Filipina. Pulau Tawi-Tawi Filipina tu Sabah kan? Pergilah kau. Pergilah. Pergilah kamu bersembunyi, penyamun-penyamun, keluarga penyamun penyangat tidak sedar diri. Kamu bukan Tuhan, Syafiee Apdal. Kamu boleh hancur dan tumbang di tangan orang-orang miskin, Syafiee Apdal. Kamu boleh tumbang dan hancur di tangan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana menipu dan merompak duit orang-orang miskin di Sabah maupun di dalam negara Malaysia. Tidak ada pemimpin penyamun dan penipu boleh selamat di dunia ini, Syafiee Apdal. Wahai macai-macai totok penyamun Parti Warisan Sabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat miskin boleh menghancurkan pemimpin penyamun penipu macam kau, Syafiee Apdal, sekelip mata. 7 hari lagi kau akan dihancurkan oleh pengundi-pengundi orang miskin di Sabah yang kau tipu menggunakan PRU14 punya manifesto, yang kau rompak sepanjang 25 tahun kau menjadi ahli politik Sabah yang tidak berguna. Syafiee Apdal, keluarga penyamun Syafiee Apdal yang menonton video ini. Takut terkencing-kencing? Percaya? Tidak percaya, itu bukan masalah saya. Saya sebagai penganalisis politik bebas hanya menyampaikan kebenaran. Setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak, itu bukan masalah saya, wahai Syafiee Apdal, wahai adik-beradik penyamun Syafiee Apdal billionaire. Ingat pesanan saya ini. Jangan sampai kau, Syafiee Apdal, dan keluarga penyamun billionaire kau, anak beranak kau, sepupu sepapat kau, meringkuk di dalam penjara beratus-ratus tahun kerana merompak duit-duit projek rakyat Sabah, merompak sumber-sumber ekonomi di Sabah. Dan suka saya ingin ingatkan, semua tanah-tanah yang kamu rompak itu, wahai Ketua Lanun Filipina di Sabah, wahai Parti Warisan Kapal Layar Lanun Filipina di Sabah, wahai Pakatan Harapan penyamun penipu di Sabah, tanah-tanah yang kamu rompak di Sabah itu juga akan diaudit dan disiasat oleh agensi penguatkuasa undang-undang kerajaan yang di-Pertuan Agong di dalam Kerajaan Persekutuan Malaysia. Mahu lari pergi mana, lubang cacing pun kau akan dikejar. Ini adalah kebenaran yang paling ditakuti oleh Syafiee Apdal. Menangis darah sekalipun kau, Syafiee Apdal, minta undi daripada orang-orang miskin yang kau rompak dan kau kasih bodoh pada PRU14 lalu sehingga hari ini. Orang-orang Sabahan sudah serik tolong kau bersama keluarga kau merompak di Sabah, Syafiee Apdal. Pengundi-pengundi di Sabah menyesal dan sangat menyesal mengundi Parti Warisan pada PRU14 lalu. Syafiee Apdal, duit kau dengan keluarga kau berbilion-bilion ringgit itu tidak boleh selamatkan kau dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 2020. Orang Sabah daripada Sempurna sehingga ke Kota Kinabalu Sabah, dorang hanya akan ambil duit yang kau bagi, duit rasuah yang kau tabur, berbilion-bilion ringgit dalam pilihan raya negeri Sabah. Mereka hanya pasang bendera warisan, tapi dalam hati mereka, kau tunggu giliran kau 26 September 2020. Yang pakai bendera warisan itulah yang akan menghancurkan warisan dalam pilihan raya negeri Sabah. Orang yang pakai bendera putih itulah yang akan gunakan sebagai kain kafan untuk kau, Syafiee Apdal, dan semua calon-calon Parti Warisan Pakatan Harapan penyamun penipu dalam pilihan raya negeri Sabah. Ayo orang-orang miskin, kita kasih bodoh Syafiee Apdal, Warisan dan Pakatan Harapan ini kali. Kita dikasih bodoh PRU14 lalu, ini giliran kita untuk balas dendam habis-habisan. Terus hidup suara keramat orang miskin
untuk kasih bodoh dan kasih hancur Parti Warisan dan Pakatan Harapan yang akan ditangkap oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong selepas mereka tumbang dalam pilihan raya negeri Sabah. Checkmate and game over. Shafie Apdal dan Parti Warisan Kapal Layar Lanun Penyamun Filipina penipu di Sabah yang confirm tumbang di tangan pengundi-pengundi orang miskin di Sabah. Terus hidup suara keramat rakyat Sabahan dalam Malaysia. Terus hidup suara keramat orang-orang miskin pakcik-makcik Oto Arong. Lawan tatap lawan, radu tatap radu, sampai Shafie Apdal dan keluarga penyamunnya masuk ke dalam penjara. Terima kasih. Jumpa lagi, Shafie Apdal.